Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum kita teruskan, satu lagi berita yang menggemparkan. Ya, apabila sebuah parti ataupun pemimpin setengah parti ini yang bersikap seperti Samseng lebay disiasat polis. Namun sahabat semua, sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia sikap seperti Samseng, lebay, pemimpin lebay disiasat polis hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah yang ingin saya katakan? Ya, berkaitan dengan isu ini sahabat semua, memang sesuatu yang agak mengejutkan. Ya, apabila pemimpin muda seperti ini ya mengeluarkan kenyataan-kenyataan ya yang memberi ugutan, ya kononnya mereka akan lakukan seperti itu, seperti ini sekiranya ya presiden mereka terus ditekan, sedangkan hakikatnya presiden mereka itu sendirilah yang seringkali saban hari ya mengeluarkan tuduhan-tuduhan melampau, fitnah-fitnah terhadap kerajaan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum kita teruskan kepada berita itu, saya juga ingin memberikan satu lagi update fitnah. Ini dia. Ini adalah apa yang sedang trending di media sosial ketika ini. Satu fitnah terhadap kerajaan perpaduan ini, yang mana katanya Datuk Seri Anwar setuju untuk pengiktirafan UEC. Apakah UEC itu sahabat-sahabat semua? Kita akan lihat sebentar lagi. Namun ini adalah fitnah terkini yang sedang trending di media sosial, mengatakan kononnya Datuk Seri Anwar bersetuju untuk mengiktiraf ya perkara ini. Jadi sahabat semua, saya ingin saya ingin membacakan kenyataan ini bersama. Adakah ya supaya kita faham, kita tahu dan sedar tentang fitnah-fitnah yang sedang berleluasa di luar sana, di media sosial, di mana-mana pun platform media sosial ketika ini sedang trending. Mereka share dan mengatakan inilah katanya fitnah ataupun tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan hari ini. Ini dia maklumat tular pengiktirafan UEC adalah palsu, kata daripada pejabat jabatan Perdana Menteri hari ini yang memberikan kenyataan, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin memberikan atau membawakan kita untuk berita ini supaya kita lebih faham. Ini dia maklumat yang tular di media sosial yang khususnya Twitter menerusi hantaran bertajuk pengiktirafan UEC akan dibincangkan dan usul akan diluluskan kelak oleh kerajaan perpaduan selaras dengan manifesto Pakatan Harapan adalah palsu. Ya, jabatan Perdana Menteri hari ini sahabat semua dalam hantaran menerusi Facebook hari ini memaklumkan maklumat itu adalah palsu dan disebar menggunakan akaun Twitter palsu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk menghalalkan segala fitnah yang mereka lakukan. Namanya saja mereka menggunakan akaun sama seperti Datuk Seri, namun perkara yang mereka post itu adalah sesuatu yang tidak tepat, dan maksudnya ini adalah berita palsu, fitnah semata-mata daripada setengah pihak yang mungkin ya mahu untuk menjatuhkan reputasi kerajaan perpaduan yang dikotai yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini. Ya, itu dah dia sahabat. GPM dalam catatan itu juga menjelaskan mengenai perbezaan antara akaun Twitter Perdana Menteri yang sebenar dengan akaun Twitter Perdana Menteri yang palsu menyebarkan maklumat mengenai sijil peperiksaan bersama berkanun. Menerusi catatan itu, GPN menunjukkan Twitter sebenar Perdana Menteri yaitu Anwar Ibrahim dan akaun yang menyebarkan maklumat palsu mengenai UEC itu ialah Anwar Rahim, menggunakan gambar Perdana Menteri seperti akaun Twitter sebenar. Itu dia sahabat semua. Kalaupun mau buat fitnah tu kenalah jadi bijak sikit ya. Perdana Menteri turut berkongsi catatan GPM melalui Facebook beliau hari ini
maklumat melalui akaun media sosial tersebut adalah palsu. Katanya orang ramai diminta agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu menurut GPM. GPM turut meminta orang ramai supaya merujuk kepada akaun media sosial rasmi Perdana Menteri untuk berita sahih di semua platform media sosial, yaitu akaun Facebook Anwar Ibrahim, akaun Twitter Anwar Ibrahim, Instagram Anwar Ibrahim _my dan TikTok Anwar Ibrahim Official. Itu antara akaun yang sebenar ya daripada untuk milik ya Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Untuk yang lain itu pastinya mempunyai tujuan yang jahat, tujuan yang buruk ya, untuk cubaan untuk merosakkan reputasi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan ketika ini, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Saban hari kita mendengar fitnah, dan satu lagi berita yang saya ingin sampaikan seperti mana yang tajuk ya, seperti mana tajuk info kita petang hari ini ya, seperti sikap seperti Samsung ya, sanggup untuk memberi amaran kononnya kalau ketua mereka terus ditekan. Inilah dia sahabat-sahabat semua. Siapa tidak kenal dengan pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS ya, dan kita tahu ya individu adalah ketua pemuda PAS di negeri Selangor ya, dan beliau apa yang diberikan kenyataan itu adalah sangat-sangat sikapnya seperti seorang Samsung. Itu yang saya boleh katakan. Ini pendapat saya, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini, kita melihat bagaimana dan apa yang berlaku selepas itu. Sahabat semua, selepas mengeluarkan kononnya amaran sekiranya pemimpin mereka terus ditekan, disiasat ya, ketua pemuda PAS di Selangor ini memberikan amaran untuk membuat demo, dan akhirnya polis hari ini ya, kemarin sebenarnya membuat siasatan ya terhadap amaran pemuda PAS Selangor untuk turun berdemo. Polis merakamkan ya, ini dia. Polis merakamkan kenyataan ketua pemuda PAS Selangor ya, Muhammad Sukri Omar, dan merampas telefon bimbitnya semalam. Ini berhubung hantarannya di Facebook yang memberi amaran akan mengadakan perhimpunan besar-besaran jika kerajaan meneruskan siasatan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Kononnya tidak perlu disiasat presiden mereka terhadap fitnah yang dilemparkan, tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar, kononnya mendukung, menyokong LGBT, agen Israel, dan macam-macam lagi fitnah yang mereka lontarkan ya. Bagaimana? Kenapa ya? Adakah presiden mereka itu orang sangat terpenting di Malaysia sehingga tidak boleh disiasat, sedangkan sebelum ini ketua pembangkang Datuk Seri Anwar sendiri diarah untuk diambil siasatan. Begitu juga dengan Wabi Mat Sabu, tidak pun penyokong, tidak pun ya pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan ketika itu memberi amaran terhadap polis untuk membuat demo besar-besaran dan sebagainya. Mereka pula baru saja perkara ini berlaku sudah bersikap seperti Samsung, sahabat-sahabat semua. Menurut catatan Facebook Sukri, dia dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam pagi semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini antara gambar yang dipostnya selepas diambil keterangan disiasat oleh polis pada hari kemarin. Seksyen 50 adalah menyentuh mengenai kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam, yang manakala Seksyen 233 pula adalah penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Katanya, saya telah memberikan keterangan pada pihak PDRM ditemani peguam Saudara Ahmad Amzar. Telefon bimbit saya telah dirampas untuk siasatan. Terima kasih teman-teman hadir menyokong, dan pihak media yang membuat liputan. Kita berani kerana benar. Itu antara kenyataan berani. Betul. Kalau berani menfitnah, memberi amaran kepada pihak berkuasa, berani juga tanggung akibatnya, sahabat-sahabat semua. Jangan hanya berani di media sosial, ya, berani menfitnah, berani membuat tuduhan melulu seperti yang dilakukan oleh presiden mereka, ya. Namun apabila polis menyiasat, mereka pula mencoba untuk menghalang. Kononnya mereka akan membuat demo besar-besaran jika presiden mereka disiasat. Adakah itu satu tindakan yang
yang baik? Tidak, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Kalau kita lihat ini antara kata-katanya ya, semasa beliau memberikan amaran, Sukri dalam hantarannya memberi amaran kepada kerajaan baharu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya tidak mengheret Abdul Hadi ke Bukit Aman untuk disiasat polis. Siapa mereka? Ya, mereka tidak ada, mereka adalah rakyat biasa seperti Datuk Seri Anwar yang juga turut dipanggil polis. Mat Sabu juga pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan ini yang dipanggil untuk disiasat dan sebagainya. Kenapa mereka tidak boleh disiasat? Ada apa jawatan mereka sehingga tidak boleh disiasat oleh polis di Bukit Aman? Ini antara kenyataan yang paling bangang ya, dalam sejarah kita hari ini. Katanya pemuda PAS Selangor akan mengadakan perhimpunan besar-besaran sekiranya tindakan munasabah itu diteruskan. Himpunan besar-besaran akan diadakan, kami tak akan berundur, tulisnya. Itu dia sahabat semua yang dilakukan, dan inilah presiden yang mereka pertahankan, yang hari ini begitu terdesak, begitu ya melakukan secara terang-terangan ya, membuat fitnah, tuduhan seperti mereka memiliki kerajaan ini, sahabat semua. Tidak, kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia ini adalah milik rakyat, bukanlah milik sesetengah ahli politik yang rakus untuk mau berkuasa dan sebagainya, sahabat semua. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku dalam kerajaan kita ya, apabila ada di antara kalangan parti politik yang tidak boleh bergerak ke hadapan walaupun karena mereka yang teringin sangat untuk menjadi kerajaan akhirnya menolak cadangan daripada istana, akhirnya hari ini bertindak seperti Samsing, sahabat-sahabat semua, dengan memberikan ugutan, dengan memberikan fitnah, dengan memberikan tuduhan yang melampau. Hari ini satu lagi yang awal tadi saya berikan pencerahan tentang fitnah terhadap Datuk Seri ataupun kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah sesuatu yang sangat mengecewakan kita. Jadilah pembangkang yang bermaruah, jangan menggunakan hasutan, jangan menggunakan bangsa dan agama untuk meraih simpati. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pula dengan pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan-kenyataan dalam berita ini? Dan juga mungkin Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen video ini. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Seperti biasa, sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.